Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan buat latihan untuk peringkat yang ketiga pengajian, khususnya untuk isim dan fi'il. So hari ini kita buat latihan tuan-tuan ya. Yang mana latihan ni kita lebih fokuskan untuk pelajaran peringkat yang ketiga, tapi kita sentuh jugalah pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari pada peringkat pertama dan peringkat yang kedua. Yang mana fi'il dan isim ni tuan-tuan, isim pun ada pembahagian dia mabni dan mu'rab. Fi'il pun ada pembahagian dia mabni dan mu'rab. Jadi kalau tuan-tuan lupa, tuan-tuan boleh tengok video-video kita yang sebelum ni tuan-tuan ya. Tapi saya ulas secara ringkas lah. So isim ada juga yang mabni dan yang mu'rab ya. Isim-isim yang mabni semua isim-isim yang ada gelaran dan fungsi. Betul tuan-tuan ya? Dan isim-isim yang mu'rab ialah isim-isim biasa So dia boleh berubah kepada tiga jenis mu'rab lah. Dia boleh marfu', dia boleh mansub dan dia boleh majrur. Ingat marfu', mansub dan majrur. Ingat tuan-tuan So tanda-tanda marfu' dan penyebab dia telah pun saya jelaskan ya. Tanda-tanda mansub dan penyebab dia telah pun saya jelaskan. Ada 11 kan ya, 11 tanda mansub Dan tanda-tanda majrur dan penyebab dia pun saya dah jelaskan. Penyebabnya ada 2 saja So penyebab marfu' ada 6, penyebab mansub ada 11, penyebab majrur ada 2 saja. Itu isim. Dan satu lagi kolom ialah at-tawabi'. At-tawabi' ni jenis yang follow So hari ni kita akan jumpa at-tawabi', tapi kita bukan jumpa waw tau, kita jumpa aw. Aw maknanya atau kan. Jadi itu adalah haraf-haraf ataf. Dan ingat haraf ataf ni semuanya dia ada kerja dalam ilmu nahwu, iaitu menyamakan baris yang sebelum dan selepas yang sama kategori. Yang aw ni macam inilah. Awak mahu jambu atau apple lah contohnya. Jadi aw kan, aw tu atau awak mahu jambu aw, atau aw tu maknanya atau apple. Jadi apple tu dia akan follow baris untuk buah jambu tu. Kalau jambu tu baris atas, jambu aw apple lah. Jadi semua kalimat-kalimat yang kita sebut haraf ataf, kerja dia menyamakan baris yang sebelum dan selepas. Itu hal isim tuan-tuan Kemudian kita akan jumpa fi'il lagi ni, dan fi'il pun terbahagi kepada mabni dan mu'rab juga. Fi'il mabni saya dah jelaskan pada tuan-tuan, fi'il madi, fi'il amar dan fi'il mudhari' yang di dalamnya ada nun niswah ataupun yang melekat dengan nun taukid, yang terlibat dengan kedua-dua jenis nun itu. Fi'il mudhari' itu pun kita consider dia mabni juga. Jadi yang mu'rab ialah semua fi'il mudhari' yang tidak melekat dengan dua jenis nun itu. So fi'il ni tuan-tuan, fi'il mudhari' ni dia boleh 3 jenis pangkat juga. Dia boleh marfu', dia boleh mansub dan dia boleh majzum. Dia beza dengan isim Isim boleh marfu', mansub dan majrur kan. Kalau fi'il dia boleh marfu', mansub dan majzum. Instead of majrur isim kan. Kalau fi'il dia tak boleh majrur, tapi dia boleh majzum. Dia boleh berbaris mati. Tuan-tuan ingat kan? So tanda-tanda fi'il mudhari' itu marfu', mansub dan majrur telah pun saya jelaskan pada tuan-tuan dan penyebab pun tuan-tuan tahulah dia kalau fi'il mudhari' itu tidak diganggu oleh haraf nasab geng kereta, dan ataupun tidak diganggu oleh haraf jazam iaitu geng motor, maka dia akan maintain dalam keadaan asal dia marfu'. Kalau fi'il mudhari' ini diganggu je oleh haraf-haraf nasab geng kereta, maka dia pun jadi mansub lah. Kalau dia diganggu oleh haraf-haraf jazam, maka dia pun ikutlah jadilah majzum. Kalau dipinang oleh abang-abang geng motor. Okey. Tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan dalam pertemuan kita akan datang saya akan jelaskan pada tuan-tuan untuk fi'il madi dan fi'il amar yang mabni mabni kan fi'il madi dan fi'il amar kan. Sebenarnya dia pun ada baris asas dia juga, cuma dia tak boleh berubah lah. Kalau asal macam fi'il mudhari' kan asal dia marfu', betul tak asal dia marfu', tapi dia boleh berubah menjadi mansub. Dia boleh juga berubah menjadi majzum kan. Tapi kalau fi'il madi dan fi'il amar, dia tidak boleh berubah tuan-tuan. Apa pun kau nak masuk, macam itulah rupa dia, tapi dia ada baris asas dia. Macam fi'il mudhari' baris asasnya marfu' kan, baris depan kan. Tapi fi'il madi ada baris asas dia. Fi'il amar pun ada baris asas dia. Yang itu kita akan bahaskan pada pertemuan kita, 2 pertemuan kita akan datang. Mula-mula kita akan bahaskan fi'il madi, kemudian kita akan bahaskan fi'il amar. Tapi tak banyak perbahasan dia, cuma saya beritahulah apa baris asas sebenarnya. Apa pangkat asas sebenarnya untuk madi, apa pangkat asas sebenarnya untuk majzum Tapi minggu ni kita lebih kepada buat latihan. So hari ni tuan-tuan ready kita akan buat latihan. Hari ni best ayat ni, ayat yang nombor 29 muka surat 53, surah Ali Imran, ayat yang ke-29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum tu
muka surat 53 ayat yang bawah sekali, ayat 29. So tuan-tuan ready? Nanti kejap lagi kita akan bahaskan bahagian yang pertama ayat tu. Ya. So ready insya-Allah.